Ya. Bismillah. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, dengar. Coba. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji pada Allah Taala sekian alam yang telah mentaufik kepada kita semua jauh dan dekat pada negeri-negeri itu dan lain-lain. Maka dengan takdir Allah Taala taufik hidayah ini, oleh sebab kita telah bersyukur yang telah lalu dengan taufik dia kepada kita juga, maka dia tambah kerana dia kata dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur di atas taufik hidayah aku dan lain-lain nikmat, maka aku tambah kepada kamu pula. Jadi bagi pihak Tuhan tidak sesak dan tidak payah, tidak sepik. Tetapi sentiasa memeliharakan kita semua Rabbul Alamin. Maka tugas kita ialah sudah tahu kita menjunjung Allah sampai mati. Itu tugas kita anak Adam yang beriman untuk mencari keredaan Allah Ta'ala semata-mata. Kerana kerja kita bukan kita boleh pilih, hanya mutlak semata-mata pilihan daripada Tuhan kita, mentaklifkan di atas kita orang mukallaf akan cara yang membawa kepada keuntungan bagi hamba-hamba dia. Itu makna Allah Ta'ala itu hakim. Bijaksana pada mentadbirkan segala urusan. Yang kenyataannya telah berada sangat banyak dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kita itu ialah kulla yawmin huwa fi sya'ni. Setiap hari, setiap malam, setiap masa Allah Ta'ala dalam kerja urusan. Mentadbirkan urusannya dalam dunia dan akhirat. Dunia ini satu negeri. Dalam kubur pula satu negeri pula. Itu urusan Tuhan kita belakang. Kemudian di padang mahsyar satu negeri Tuhan kita, tempat kita dihimpun. Dinamakan padang mahsyar. Ini tempat kita kena ingat setiap masa. Kerana kalau kita ingat pada tempat kita nak pergi, itulah orang panggil orang yang penuh syukur pada Tuhan setiap masa. Bagi orang bersyukur, memang Tuhan kata ada ayat dah baca saat ini, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur kepada aku di atas taufik hidayah aku ataupun segala nikmat aku tambah pula pada kamu. Alhamdulillah, Tuhan tambah hari ini dah. Nampak terang yang Tuhan kata tu tak? Itulah. Jadi kita mencari ilmu ini ialah ilmu Tuhan. Orang lain tak ada ilmu, Tuhan sahaja ada ilmu. Jadi tepat nak ambil ilmu, kena ambil kat Tuhan. Jadi tak mana peti sifat dia, ilmu dia. Ialah dalam kitabillah Al-Quran. Siapa nak cari ilmu Tuhan, buka peti dia. Iaitulah Al-Quran kan. Banyak dalam Quran itu. Ma faratna dalam Quran tak ada Tuhan tinggal kau rabuk pun. Cerita berlaku hak dunia, akhirat, dalam kubur semua cerita berlaku. Misyai. Sebab itu dikatakan tempat Tuhan simpan ilmu dalam Al-Quran. Maka ditakyidkan, dikuatkan perkataan Tuhan ini oleh Rasulullah SAW. Ialah menunjuk di atas ilmu Tuhan di dalam Quran. Iaitulah bersabda Nabi SAW. Taraktu fiikum amrayni. Aku tinggal kepada kamu, hai umat aku dan sahabat-sahabat aku. Seluruh daripada sekarang sampai akhir. Amrayni, dua benda. Ma idza tamassaktum bihima
Ialah benda bila kamu berpegang dengan keduanya dan tadilu abadah. Kamu tak akan sesat selama-lama. Ialah apa dia? Ialah kitab Allah Al-Quran. Tidak menurut datang ayat tadi. Peti Tuhan adalah Quran. Kitab Allah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kita hadis. Ini hak Nabi tinggal kepada umat dia dan kepada kita seluruhnya untuk mencari ilmu Tuhan dalam hadis dan dalam Al-Quran. Benar dua perkara ni, satu perkara tempat pegangan yang Tuhan suruh. Barang siapa berpegang dengan kedua ini, Nabi kata, dan tudillu abadah. Kalau mau pegang dengan dua perkara ni, tak akan sesat lama-lama. Tak sesat, tak bimbang dah. Sebab itu barang siapa tak suruh sesat, kena mengaji Quran. Nabi suruh, Tuhan suruh mengaji. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntut olehmu ilmu yang menafak bagi kamu dan menafak bagi kamu sendiri. Iaitu ilmu Al-Quran dan sunnati Rasulullah SAW ataupun hadis Nabi SAW. Nabi jamin dan tudillu abada. Tak sesat semua. Bahkan kiamat tak sesat. Syarat kamu berpegang dengan dia. Jangan mal kepada mana-mana satu. Jangan cenderung hati kepada mana-mana satu agama. Tak kira agama apa. Asal hak Islam tu. Dasarnya Al-Quran dan hadis Nabi. Nabi jamin tak sesat. Bila reti Quran dan hadis, duduk situlah Nabi kata, Abdu alaiha bin nawaj. Kacingkan dengan dua taring kamu. Nawaj. Jangan lepas sampai mati. Ilmu yang kamu ambil dalam Quran dan hadis. Kamu tak sesat dan tak hilang. Daripada siratil mustaqim. Kerana dijamin oleh Allah sendiri. Maka kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kami pegang pada dalil Allah Ta'ala. Jangan keberai daripada dalil Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi kata, ialah bila siapa-siapa berpegang dengan dalil Allah, saya nak jurusan, maka selamat dia jatah yang pembekali dengan doa. Ialah doa 17 kali dalam sembahyang fardu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan kami, tunjukkan kami jalan yang keredaan kamu. Maka bila setiasa seorang itu berdoa kepada Tuhan, nak jalan yang keredaan Tuhan. Tidak nak jalan yang orang tidak suka dengan Tuhan. Iaitulah ghairil maghdubi alaihim. Jangan jalan yang kamu murka atas mereka. Buat orang buat sungai Tuhan, jangan jalan itu tunjuk pada kami. Hanya kami pasti daripada rahmat kamu, ya Allah, ialah jalan keredaan kamu pada kami. Ini kami nak pada kamu, ya Allah. Ini betul lah dengan hak Nabi kata, mempegang dengan perkara ini tak sesat, pas mati, pas tak akhirat. Dan daripada masa pun kamu tak sesat. Sedangkan seluruh orang daripada masa tak tahu bagaimana tak hingga manusia, mereka Tuhan saja tahu manusia berpun pada masa. Tapi orang itu tak sesat. Orang itu akan terus kepada tempat keredaan Tuhan dengan keredaan Tuhan. Dengan masyiatillahi subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang setuju dengan Tuhan. Itu kita nak kupas pada para yang Tuhan panggil demo pada tempat dia cadang. Ialah nama dia Firdaus.
Nama dia Firdaus. Tempat hotel yang panggil itu Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzulan. Orang yang mengerjakan kerajaan Tuhan di dunia ini amal saleh adalah bagi mereka itu jannatul firdaus. Kebun yang bernama Firdaus. Allah Akbar. Ini amal tolong panggil juga untuk kisah pada seluruh muslimin muslimat. Adik kakak, laki-laki dan perempuan. Ini amal panggil demo kerjasama dengan Tuhan. Karena tak seru jadi demo kan kecewa dan kerugian. Inilah dengan taufik hidayah Tuhan dapat hadir ramai sangat kepada majlis masing-masing untuk menatap dan mendengarkan apa-apa yang dikeluarkan daripada tempat baku kuliah. Dengan kerana Tuhan, tujuan niatnya nak beramal kerana Tuhan, kerana nak keredaan Tuhan, kerana takut daripada kemarahan Tuhan. Ini tujuan kita yang diusaha khususnya Ustaz Fauzi dan rakan-rakannya yang bekerja mengerti. Inilah taufik hidayah Tuhan kepada dia dan kepada rakan-rakan yang bertugas di atas kerja benar ini untuk menyampaikan apa-apa yang Tuhan suruh menyampaikan kepada hamba-hamba dia. Yang dikata oleh Rasulullah SAW di pinggir Jabal Rahmah hari Hajjatul Wida, hari yang akhir dia kerja haji, dia lepas wukuf di Arafah di Masjid Ibrahim, lalu dia pergi kepada Jabal Rahmah. Sudah semayang jamak, pergi kepada Jabal Rahmah. Nabi tak turun daripada unta. Sejak dia dahulu kapal kat Maghrib di atas belakang unta. Dia buat ceramah dan buat kuliah terhadap sahabat dia hari pertama. Itu nak ayat muka pada hamba dia. Kaedah Rasulullah SAW di mana dia berada, di situlah dia menyeru sahabat dia untuk kamu ke sana. Setiap lepas sembahyang dia buat kuliah. Ini kerja Rasulullah SAW. Sesudah dia sudah berjihad dengan perangan-perangan orang-orang yang menekankan Nabi Muhammad dan menekan Allah. Sampai hampir 70 kali semenjak dia berhijrah pada Madinah. Itu usaha Rasulullah SAW terhadap agama Allah SWT yang kena perhatikan dia oleh Rabbul Alam. Dia tak ada saja. Dia kata bukan tempat kita ada saja sini. Bukan tempat berehat dia kata. Dapat mengerja perintah. Cara yang direda oleh dia. Kenapa hal ini? Hukum yang halus. Bukan hukum yang kasar ada. Hukum yang sangat halus seni-seni. Semenjak dia ke Madinah, semenjak dia di Madinah, semenjak umur 40, bertugas dia Afghanistan. Allahu Akbar. Maka kita haraplah Tuhan bagi kepada kita sampai mati kerja ni. InsyaAllah SWT dibagi kepada siapa yang bertahan. Kerana benda inilah yang menjadikan selamat bagi siapa-siapa yang berjuang. Kerana nak mendapatkan keredaan Tuhan, bukan kerana mendapatkan kenafsuan dan syaitannya. Kerja inilah yang Tuhan menurunkan Al-Quran sehingga Tuhan pelera akan Quran semenjak berapa tahun tu? Ribu-ribu tahun. Tak punah lagi ke Allah. Kerana Tuhan kata
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Bahwanya kami menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidh. Dan kamilah baginya memelihara sampai hari ini. Kiamat dekat dah. Quran masih ada. Inilah tasdiknya, benarnya, haknya perkataan Tuhan. Wa inna lahu lahafidh. Maka harap Tuhan peliharalah Quran dia sampai ke hari kiamat. Maknanya dekat kiamat. Kalau Tuhan katakan. Bila dekat kiamat, di tempohan di dalam akhir pemerintahan Nabi Isa AS. Baru dia angkat ke langit Quran itu. Benda-benda naik itu terbang ke angkasa Quran. Suhu ke atas. Lalu tepi, lalu ke langit, lalu ke langit. Maka orang yang jaga langit, mengapa kamu ini pakai dulu naik? Jawab Quran, ialah manusia tidak berkanak lagi kepada kami. Duk sadar saja Quran di dalam tingkat. Itu yang naik ke atas. Itu benda tiga Tuhan. Wa inna lahu lahafidhun. Aku akan jaga Quran. Tak bunuh. Berapa ribu manusia dah nak bunuh Quran. Tapi tidak berjaya. Kerana Tuhan jamin aku pelihara Quran. Itulah sebab Tuhan turun berpegang dengan Pak tasimu bihablillahi jami'an pada tak. Jangan bercerai, jangan rombok. Kamu pegang dengan Quran dan hasil Nabi. Nabi jaminlah siapa berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kupasan. Maka kita kembali kepada pelajaran kita, yakni tali. Mana-mana kita kena berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tali Allah ni lah akan ditarik kita kepada Firdaus. Kemudian hatta Quran dulu naik. Tinggalkan hamba-hamba yang belum penuh iman. Tunggu tiup sangkala yang kedua. Bila tiup sangkala yang kedua lah, baru akan berpisah manusia kepada tempat yang diijazah. Ada pada mahsyar. Tempat wipun segala manusia dan jin dan binatang dan semua sekali. Orang panggil 1000 kaki atas kaki. Selanja bawa ke belakang, tak ada bayang selidi pun. Bertari berlenggak otak. Maksudnya. Jadi kita mana? Kita hak Tuhan buat baru lah. Habis pada masa tu hak Tuhan buat baru. Pada tujuh sekala yang keluar. Bakar ni juga. Penih ni juga. Tapi dia buat baru. Orang buat roti lah. Nyek minum. Lepas tu dia buat wala buruk. Tapi orang ni tak. Dia buat lain, buat naik ke pada masa. Dia cek pada masa. Tak tahu apa perkara cek. Baru di nizam. Ditidik kepada orang ni. Sedangkan ilmiah Tuhan kita lupa walaupun satu perlu disari. Sebanyak tu manusia Tuhan tak lupa sekarang. Itulah ajib dan hikmah Allah Ta'ala. Tak lupa. Semenjak dia jadi alam. Yang sampai pada masa tak lupa. Kita lepas tak ada banyak mana lupa. Di mana Tuhan kita mukhalafatuhu ta'ala lil hawad. Ilmu dia tak lupa tak manusia tak. Maka kita nak kedik kepada ajaran kita kerana masa sikit. Itulah perjalanan kita tadi Tuhannya ialah sembahyang. Sembahyang mempunyai tari-tari dia. Jadi cara kita ibadat dengan sembahyang dan lain-lain ibadat ialah kena bertumpu kepada kaedah. Kaedah sembahyang kena ada rukun syarat dan syarat-syarat sebelum. Syarat nak sempurna sembahyang jangan elok dengan tidak tahu. Rugi.
Kerana sehari-hari banyak boleh semayang. Tetapi kalau tidak tahu syaratnya, maka sia-sia saja kerjanya. Semayang tak berjenis orang panggil. Semayang tak sampai kepada peringkat tanha anil fahsya'i wal munkar. Tak sampai kepada semayang itu menegah ia daripada fahsyak dan munkar. Itulah sepanjang masa kerja semayang tidak berjenis orang panggil. Tak najak, tak dapat syahadat. Kerana perkara-perkara yang tak sempurnakan dia kita tidak cari. Tidak mengaji. Sedangkan wajib hukumnya mengaji. Hukum Tuhan wajib mengaji. Taklif atas tiap-tiap orang mukallaf kena mengaji. Lagi tak mengaji, lagi tak reti, wajib atas dia sehari-hari bertambah wajib. Kalau begitu, banyak benda tu tak payah kita raya. Hak Tuhan wajib mengaji. Kalau nak buat, mesti wajib mengaji. Al-ilmu qabla al-amal. Tahu muka nak ibadat, kena tahu dulu. Maka itikad ulama, bak semayang ialah barang siapa tak tahu kaifiat sembahyang, maka semayangnya tidak diterima. Hukum, jatuh hukum tidak diterima. Masalah, syarat semayang dia tidak tahu ataupun tak terbuat, maka semayang tidak sah. Dan lagi rukun-rukun semayang dia tidak tahu dan tidak buat, ataupun buat tak kena. Syarat pula situ. Syarat kesempurnaan. Maka segala syarat rukun kena pengetahuan, kena tahu, wajib ke atas mukallaf. Kita sudah tahu hukum wajib apa dia makna. Makna wajib dalam syarat ialah barang yang diberi pahala bagi orang mengerjakan dia sampai selesai. Barang yang diberi seksa bila dia tidak mengaji tidak apa. Itu takrif wajib pada syarat. Kalau kita nak nilai, tengok pada kita. Dia jumpa orang buat munakasah dengan dia. Tolong dengar, saya nak baca rukun semayang, boleh ke? Boleh. Nak dengar? Nak ayat. Dia start. Sampai habis umpama 13 kan. Dia boleh ayat belakang. Dah dapat rukun semayang. Baiklah syarat pula. Tolong dengar nak ayat. Ada ayat pula. Sampai nak tahu sembahyang syarat sah semayang. Begitulah tiap-tiap rukun, tiap-tiap perlu kena tahu syarat dan rukun. Dan kesempurnaan. 3 syarat, rukun dan syarat sah dan rukun semayang. Syarat sempurna kena tahu. Banyak pula. Tak apalah medan Tuhan bagi. Dah dalam sorang-sorang itu Nabi kata medannya ialah sebanyak mana? Ju'inat a'maru ummati baina khamsina wa sab'in. Dijadikan umur umat aku di antara 50 dan 70. Ambil. Ini medan kita nak cari ilmu. Hukumnya talabul ilmi fardhun, menuntut ilmu. Cara-cara nak dapat keredaan Tuhan wajib atas tiap orang mukallaf. Ala kulli muslimin wa muslimat. Atas perempuan, atas orang Islam yang laki-laki dan perempuan. Bila dia cukup umur, wajib. Wajib atas ibu bapa lain. Idza arafa al-ghulamu yaminuhu ala simani, bila kanak-kanak akan kanan dia dan kiri dia boleh beza. Kiri atau kanan. Anaklah bagi ibu bapa dan untuk nenek dia. Alimhu as-salah. Naklah ngajak oleh ibu bapa dan untuk nenek dia agar anak yang kenal dah kiri dia dan kanan. Wajib mengajar ke semayang. Ni cara kita nak duduk nak sampai mati kita lagu ni. Nak rayak orang itu, orang lain lah tolong rayaknya. Ambil sepi masa. Jadi, syarat bagi kesempurnaan kita perjalanan ibadat kita ialah
kena sentiasa bertobat daripada segala kesalahan besar dan kecil. Syarat mukaddimah bagi ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridaan Allah Ta'ala ialah taubat daripada segala dosa sial dan mana. Jangan menggunakan ayat sial dan mana. Taubat betul-betul juga kena sial dan mana bertaubat sentiasa kepada apa yang mati. Karena taubat ni ialah syarat bagi kesempurnaan ibadah taubat. Hukumnya wajib. Wajib bila berdosa, setiap berdosa wajib bersegera taubat. Ikutlah berapa kali sehari dia berdosa, berapa kali kena taubat. Ikut di atas kalian berdosa, kena taubat. Wajib, tak taubat berdosa. Positif tarikh. Dosa. Dosa ni menolak. Sudah jadi dah kih buat. Dosa. Bila ditulis dekat dalam buku, kita tengok pada masa baca dalam. Saya kata pada masa dalam surah Ad-Du'a ni tu. Iqra' kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib. Cukuplah tiga kamu hari ini, di pada masa ni hari ini, membaca surat kamu. Juga kita juga ada bahasa sejak tetap. Tetapi kalau jangan-jangan ada orang bahasa amal soleh tu, dia cuti semacam ni nak ngaji hari ni, dia dah taubat daripada segala dosa. Wajib tiap-tiap. Bagi orang yang hatinya molek, comel Tuhan perlu. Kerana kih tak taubat, gelap hati dan dosa berselimut dengan orang. Tu kita obat. Maka kita ngaji tahu hukum wajib pula dah. Bila hukum wajib kalau tak buat kau hadas. Bertaruh taubat, tak taubat kau hadas. Esok kau banyak, lusa kau banyak, tolak kau banyak. Sebulan kau banyak, setahun kau banyak. Sehitar lagi muka. Jadi jebok. Jadi batak jebok. Nya kelai dia asak. Ni pun asak dosa. Kelai muka. Habis kelai muka. Tu kita saya taubat tiap-tiap hari. Sedangkan hukum taklif yang wajib bertaubat tiap-tiap kali berdosa. Ini kelebihan kita ngaji. Ada memberi kesedaran dan pengetahuan kepada siapa yang tolong buka lubang telinga untuk masuk kata-kata nasihat ataupun kuliah. Ini kerja Tuhan. Ada hikmah. Cara dia. Ini cara dia. Bukan untuk berehat di sini. Bukan untuk tidur sepanjang masa. Untuk berkhidmat pada Tuhan. Khidmat Tuhan bukan seperti khidmat nafsu. Nafsu dan nak gambar belakang ke dia. Tak, khidmat Tuhan tak. Duduk pakai cuci. Lain. Kalau fikir, molek ke, hak Tuhan. Inilah Tuhan tu ayat sama. Walal akhiratu khairul laka minal. Dunia akhirat ya Muhammad. Lebih baik bagi kamu daripada dunia. Negeri dunia. Ula mana ad-dunia. Khairul laka minal ula. Tuhan ayat Nabi kita. Nak menyukarkan Nabi kita di atas ancaman yang kena pada Nabi. Oleh mereka-mereka yang tak setuju dengan agama Allah. Di Mekah Al-Mukarramah. Turunlah wadduha yang sampai akhir. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qada. Anak menyukarkan Nabi kerana dia menentang pada dia, tuduh dan ancam akan dia. Dia kata Nabi nak memanggil dia kepada keredaan Tuhan. Maka Tuhan kata, walal akhiratu khairul laka minal ula. Baru Nabi tenang hati.
Kerana Nabi dah pandai dah, kata kita ni bukan duduk sama, sini hanya tempat berhenti sama tara saja. Macam dengan Nabi katakan, Mali walid dunya illa karakibin yastazillu tahta sajarit sajarah. Nabi kata kepada orang ramai, tidak ada bagi aku di sebuah dunia ini mereka seperti orang menunggang kuda ataupun unta berhenti di bawah bayang pokok semesta saja, maka mawarah. Ini dah aku pegang. Nabi kata, bukan tempat nak duduk. Berhenti sama tara je bila-bila jalan nak jauh. Break dulu kuda, break dulu unta. Tamak dulu tabuh tuduh nak duduk. Mekah dah nak pergi dah panas. Tak boleh tidur. Itu Nabi banding dia dengan dunia. Ma di wadi dunia illa karakibin yastazilu tastas sajarah. Tumma qama warah. Seperti orang berhenti bawah bayang pokok. Semua dia apa? Mekah. Dia nunggu politik kan. Marilah kita naik. Umpama di sana pakai utara. Di sini kereta. Ini tiga Nabi. Nabi ini tempat ikutan bagi seluruh orang mukmin salih. Itu yang kait dah. Dia kata seluruh orang mukmin salih. Kalau kata zakat mukmin saja tak jadi. Kerana mukmin saja banyak. Tapi nak hak salih. Orang yang setuju nak mengerja perkara Tuhan apa. Ini salih. Maka contoh bagi mereka itu ialah Rasulullah. Rasulullah dia pergi sementara dia semaya. Rasulullah dia pergi sujudun, dia berhenti semaya. Tidak kerja lain dia. Berhenti dia semaya. Ini kerja Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana ayat yang dulu dia akan kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Membukti pada Tuhan dan sembah Tuhan kamu. Sehingga kamu sampai kepada mati. Ini. Maka betul lakon Rasulullah. Seperti yang Tuhan perintah. Ini kita nak ikut. Sebab Tuhan kata dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullahi wal yawmil akhir. Sungguhnya, kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah bagi Rasulullah SAW, bagi kamu itulah uswatun hasanah. Ikutan, tiruan pada dia panggil cantik dan elok. Ada wangan dia. Apa dunia kita lah ni? Dia ni berhenti kepada ada. Tak sama kan? Tak sama baiki lah. Kerana Nabi ni, Nabi sanggup, Tuhan sanggup sendiri. Lakum uswatun hasanah. Kerana lakum uswatun hasanah. Lakum tu masuk kita pasal orang di kandungan dia. Kerana Nabi kita ni, dia kata, aku ni utus kerana membenarkan akhlak kamu yang tak molek kepada akhlak sebuah akhlak. Kerana lagi, uswatun hasanah. Tunjuk contoh kepada umat kamu akan akhlak yang baik. Nah, jadi Nabi kata di hadis lain, laisa syai'un asqalu fil mizan yaumil qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu di dalam timbangan daripada masa besok bajikan dan kejahatan yang lebih berat daripada husnil khuluq. Baik perangai. Ada lebih tak yang amal ibadat lagi. Baik perangai. Titik. Benda sikit tapi benda tinggi. Dia kata laisa syai'un. Tidak ada sesuatu pun nak timbang pada masa besok. Asqalu fil mizan, yang paling berat dalam timbangan kebajikan, min husnil khuluq,
Daripada baik perangai timbal dalam Islam. Berat dia daripada berat. Baik perangai. Wah. Aku boleh. Nak buat. Hak mana? Tanya dah. Lagu mana nak buat? Ini tak payah. Kita buat mogok, sepak mana kita berada, kita nanti dengar kekek tak. Kita tak payah. Kali lepas kita buat mogok, lepas tu kita dengar kekek kap. Tanya khabar, orang kata kap, aku kekek aku duduk situ, orang kata kap. Kalau dia kekek, bakal aku tak ada. Nanti dengar. Kali dia kekek mogok molek, alhamdulillah kena dah. Orang yang tinggal ada nanti. Nanti dengar dia kekek kap. Kalau kamu ada betul lah. Ada kekek muka hidup pada dia. Sama tu orang tak ada kekek sangat abuk hidup dia. Itu menunjuk dapat kena lah. Ataupun kita tiru kepada siapa yang telah kita tengok. Kerana mereka itu umpama orang alim ke. Ataupun orang salihin ke. Jika laku dia tu kita nak tengok, nak perhati. Kadang-kadang kita boleh padu kepada yang diaturkan oleh Rasulullah. Okey. Maka orang itu kita iktimak dan berpegang di atas dasarannya. Untuk menjadikan kepada kita benda-benda yang baik kepada kita. Itulah dasaran Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutuskan aku, dibangkitkan aku, dihantarkan aku kepada muka bumi ini. Liutammima makarimal akhlak. Kerana nak mengajar bersempurnakan perangai adab sopan dengan Allah SWT. Aku ni ialah orang nak mengajar adab sopan supaya kamu beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sejarah. Nak lalu sampai tahun itu. Nak ajar muka, nak jadi muka molek dengan Tuhan kamu. Orang lain tak ada ajar. Tuhan yang hampa ajak sekali. Adab sopan. Itu dia. Kerana adab sopan dengan Tuhan yang paling tinggi sekali, 100% harganya ialah kepada dia. Tuhan katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimunah, kena berekar dengan husnul khuluq, elok perangai, dan husnul adabi, elok adab dengan Tuhan. Kalau dapat hak kemuliaan beradab sopan. Dah boleh 100% juga. Nah. Kalau orang semaya dah. Nasib baik ada memari hari ni. Orang mari hari ni dapat dengar moga hak model. Apa dia? Nah, Tuhan kata innama ataqabbalus sadaq. Sesungguhnya aku terima semaya siapa-siapa yang bersembahyang daripada siapa? Mimman tawadhu'a li'azamatillah. Sembahyang kerana mengerjahkan hati, kerana merendah hati tawadhu' pada kebesaran Allah. Innama ataqabbalus. Ani yang kata butuh memang ini. Tapi lama juga nak boleh dengar. Esok lusa datang. Tapi ni boleh kerana mari. Boleh dengar lalu ni. Ngaji tak ada apa je. Buat boleh. Ilmu tu. Pergi ngaji. Syukur pada Tuhan yang telah lepas. Kerana Tuhan tak pelawak. Wala in syakartum la azidannakum. Sebab kamu syukur menurut gini. Hari ini menurut gini sebab kamu syukur pada aku beri dah tahun minggu lepas. Ni aku nak tambah ni. Betul tak betul? Betul. Tuhan kata la azidannakum. Ni mu tak usah dengar lagi. Hari ini mu dengar.
innama ataqabbalu shalah. Sesungguhnya aku terima sembahyang siapa sembahyang mimman tawadha'a li 'azamatillah ataupun mimman tawadha'a li 'azamati. Daripada orang sembahyang itu yang merendahkan diri tawadhu' pada kebesaran. Ya ada lagi bila sembahyang bila kata nak sembahyang tu Allah. Sampai di sana dia penuh hudur hati musahadah dengan kebesaran Allah SWT. Ini Tuhan ilmu. Melatih dan boleh tukang yang buat berlalu dengan Tuhan. Kalau nak pergi tempat Tuhan Allah kena berlalu dengan Tuhan. Setiap tempat. Aina ma kanu. Aina ma kunta. Kena berdemak pada Tuhan di mana-mana berada kamu. Hai suma kunta. Kira-kira di mana kan? Tak kira di mana tadi. Kena membesarkan Allah. Orang lain tak payah besarkan Allah. Inilah munasabah dengan kata Allah. Yang munasabah dengan bagian kita kata. Ambil ni sebutan ni pada nak kelik tak apa dah tu. Dia kelik. Nak tunggu kau banyak boleh lagi. Tunggu dah insyaAllah. Jadi kita tadi nak sambung dengan waqtasimu bihablillah. Jadi hablillah di sini Tuhan hukum pada mukallaf yang sentiasa hari-harian. Yang sebab membuatkan perkara yang Tuhan tak setuju. Dinamakan dia maksiat. Bila berlaku buat perkara yang Tuhan tak setuju, maka wajib hukumnya di atas dia. Bertobat. Mau tidak tak suci. Tak layak nak menghadapkan kebesaran Allah setiap hari, berapa kali sehari. Tak suci. Kalau mengikut kaedah, tak boleh sembahyang lagi tak taubat. Tapi oleh kerana wajib sembahyang juga, tak taubat pun boleh. Tapi kalau buat kerja dengan tidak cukup syarat. Jadi berdosa juga dan sembahyang. Pasal tak taubat. Sedangkan taubat wajib. Sehingga selesai hukum taubat. Hukum taubat ada 3, iaitu berhenti perkara-perkara maksiat dan sesat di atas membuat maksiat, sedih hati dan azam tidak akan kembali lagi bila-bila buat dah. Itu syarat taubat bagi yang bersangkut paut dengan Tuhan. Kalau yang bersangkut paut dengan makhluk, dengan manusia, kena pergi minta halal dekat dia. Syarat Pak. Dan sentiasa bertobat. Itu tanda bagi sah taubat itu sentiasa, setiap masa, setiap hari, setiap malam. Artinya bertukar cita di atas dosa yang terlalu. Dan takut pelaku pula dosa yang di masa depan. Duduk dengan berduka cita. Tanda bagi makbul taubat. Ada tanda. Hatinya pecah setiap hari. Duka cita setiap hari. Hatinya takut pada Tuhan setiap hari. Setiap masa takut pada Tuhan. Takut tak sempurna segala amanah. Kerana tak membuatkan syarat dan cara-cara mensempurnakan ibadat. Cara awal bagi ibadat ialah suci daripada segala dosa. Berarti hukum datang tersemalat pada hukum, iaitulah taubat datang kamu yang hamba aku bila mula ibadat pada aku. Kerana aku suci. Subhanallah, dia kata berapa kali sehari. Subhanallah. Maha suci kamu ya. Kata beri haji dia dah. Maha suci kamu ya. Daripada segala perkara yang tidak layak bagi kamu. Ucapkan banyak-banyak. Subhanallah. Ini kerana yang Tuhan kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Setiap gapo kena buat setiap hari, setiap masa, setiap mana. Perkara yang membesarkan Allah SWT, yang mentawadukkan hati hamba.
terhadap kebesaran Allah. Ini wajib di atas muka. Ini cara kita nak pergi tempat kerajaan Allah Taala bukan duduk main-main. Bukan bahasa main sini. Bukan bahasa tidur sini. Tuhan jadi dah pak tidur satu. Tidur lebih kurang gitu ya. Yang itu orang seru Tuhan. Inna nafsa la ammaratun bis. Tuhan tak bagi ikut nafsu. La tattabi'u khutuwati syaitan. Yang kamu pakai ikut tidak takut ada gaya-gaya kepen-kepen puak-puak syaitan. Itu kepen dia supaya mundur daripada mengerjakan kesempurnaan ibadat kepada Allah Taala. Itu tiga syaitan dan jin kafir. La tattabi'u. La tattabi'u. Jadi lah tu. Moga jadi lawat agama Tuhan, lawat Tuhan. Itu makna lah. Nah. Okay. Jadi setengah daripada lah banyaklah. Hatilah. Dia dapat ilmu. Kita pakai kereta. Kita orang awal pakai kereta. Bila dah orang kata lah, jaga sikit lah. Dia hangir mana. Ada pun orang kata kalah. Jaga. Kalah. Benar-benar berat itu termasuk. Kalau kalah kata lah, kalah berat berlaku depan. Nah. Baca soal lagi ayat lah ada. Menapa pada kita hari ini. Tuhan kata kepada Nabi suruh kata kepada wanita zaman dia. Tuhan terus Nabi kata. La tubdina zinatahum. La tubdina zinatahum. Mengayak pada retina. Nah, lah. Nak ayat ada tak. Ada takutlah ni. Jangan. Mengayak pada retina zaman mulik dan sehingga sampai ke bila-bila pun orang ni, hukum ni juga kena rayak Allah ni. Tak nasah kerana dia ada sin. Dia ada dalam pokok. La tubdina zinatahum. Jangan menzahirkan oleh mereka itu perempuan zinatahun akan comel dan perhiasan mereka. Jangan zahir pada orang ajnabi pakaian yang comel. Libasuhun, libas. Illa boleh. Nak zahir perhiasan boleh. Ini kena ngaji, tak ngaji tak ada. Ini kelebihan bagi ngaji. Illa li bu'ulatihinna. Mereka boleh berzahirkan perhiasan gelang ataupun loket ataupun cincin ataupun apa-apa perhiasan yang dalam diri perempuan. Jangan zahir pada mata orang ajnab. Illa li bu'ulatihinna. Mereka kena nak zahir daripada tu lelaki dia. Boleh. Pakai penuh lengih gelap. Dia penuh loket dia cekak. Dia penuh cincin dia jari. Tidak ada bilik. Satu lagi dia tengok. Boleh wajibkan pula dah. Kalau Allah tadi tak biar gaji Nabi boleh rasa. Tapi kalau tak betul lagi boleh mana? Oh, tengok tu. Boleh kerana ilmu. Inilah kelebihan ilmu yang kita ngaji. Tak ada zahir dapat mata gaji Nabi perhiasan. Haram. Apa kata Allah ni tak. Jangan zahir. La tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Mereka yang dapat mata tu lelaki tak apa. Waktu cukup tu tak apa pakaian. Sebab tu siapa nak berjanguk, janguk dapat tu lelaki. Beli secukup, tak dapat tu lelaki. Pakai hati, faham orang lain pun. Ada tu lelaki dia tengok. Boleh wajib. Ada pun orang ajnabi tak boleh dah. Mana haram? Ayat itu.
Ni nak uji email ni, ngaji hari ni. Kalau boleh, amal kan. Nanti jaya dah ilmu. Tapi saya ada beli mahal-mahal nak tunjuk orang ada. Rugilah siapa pun. Kali buat amal ilmu. Enggak. Ilmu dah tidak mengerti dah. Ada ilmu. Orang aneh dah tu. Kan? Hak ngaji saling jadi orang panggil orang aneh dah. Mu tahu hukum. Muzahirkan pakaian tak pakai gaji Nabi. Mu tahu dah hari ni ngaji. Kan kata lah. Dah tu beti nanti nak tahu. Mengerti dah. Tiba-tiba kamu pergi betang pula pakaian jacam dapat mata orang haji Nabi. Maka ini jadi orang alim yang tidak beramal dengan ilmu. Maka jadi hukum lagu mana? Hukum daripada Nabi berkata, ialah inna asaddan nasi azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang pada teruk tekanan sensor api neraka pada hari kiamat ialah al-alimul ladzi la yanfa'u. Orang alim yang tidak bermanfaat pada dia oleh ilmu. Bukan perkara kecil, bukan ilmu. Ada ujian Tuhan. Kalau siapa ada ilmu tidak beramal, maka Nabi kata inna asaddan nas azaban yaumal qiyamah. Al-alimul ladzi la yanfa' ilmuhu. La yanfa'hu ilmu. Orang alim yang tidak menampakkan dia oleh ilmu. Ini orang yang paling teruk kena seksa pada masa. Hari habis dah kita ya. Kamu nak baca. Orang telah 12. Dia 12 ni, dia sebelah puak. Baca belakang. Ada lagi satu. Jadi khas sebelah puak semua ada neraka belakang. Jadi nak rakyat hari ni ya, ialah dia kata ada pun jamaah yang ke-12 daripada 12 puak. Sebelah tu lepas masuk neraka belakang. Maka dihasarkan mereka itu daripada kubur mereka itu dan segala muka mereka itu seperti bulan penuh purnama. Cerah cuaca, cerah putih di sana-sana. Maka lalulah mereka itu atas siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Lepas dari sana. Cerita ni berlaku pada Abu Bakar. Abu Bakar lalu atas sirat seperti kilat menyambar. Bila dia masuk tempat dia sana, dia kata, mana sirat? Jawab orang jawab, kamu tidak seperti orang ramai. Tu Abu Bakar. Puak-puak kelah jalan atas sirat seperti kilat menyambar. Tu dia. Nah. Maka menyeru daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala, inilah mereka yang beramal, mereka itu akan amal yang soleh, yang betul di atas pengajiannya. Dan menegah mereka itu daripada maksiat. Dan memeliharakan mereka itu akan sembahyang 5 waktu serta berjamaah. Matilah mereka itu atas taubat sentiasa. Maka inilah balasan mereka itu. Dan kembali mereka itu kepada syurga dan maghfirah dan ridwanillah dan rahmatillah dan nikmatillah. Kerana mereka itu redha, mereka itu daripada Allah SWT akan dia. Dan Allah Ta'ala redha daripada mereka itu seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maknanya bahwasanya mereka yang berkata mereka itu hamba Tuhan kami itu ialah Allah. Inna Rabbuna Allah. Kemudian istiqamah, yakni sentiasa bergiat dalam mengerjakan sembahyang hingga sampai mati. Istiqamah mereka itu, maka turunlah atas mereka itu segala mereka rahmat. Bahawa jangan kamu takut dan jangan kamu duka cita hari ini. Dan suka oleh kamu
dengan segala yang adalah kamu dijanji kepada kamu dalam masa hidup dunia kamu. Ialah harap maaf segala-gala mereka daripada mereka yang mustama' yang mendengar dan yang mendengar, perempuan dan laki-laki, para hadirin semua di dalam kuliah kita yang seperti ini, taufik Tuhan. Maka haraplah maaf di atas apa-apa yang keluar daripada mulut saya, apa-apa yang tidak tersedap oleh hati-hati yang mendengar. Kerana manusia itulah yang khulu anil khata'i wan nisyan. Maka Allah maghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina limasyayikhina al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma waffiq lana lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiq lana lima tuhibbu wa tarda bi rahmatika ya. Innaka ala kulli shay'in anta arhamur rahimin. Walillahil hamdu kulluhu ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.